A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif rawah Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, yang membawa maksud man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, dia tengok kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' wa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi hadis ini dibawa oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini? Salah seorang pakar hadis di kalangan sahabat. Nah, dia bawa hadis, banyak hadis di kalangan sahabat. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Beliau berasal daripada kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil dan beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. Ni biodata yang bawa hadis ni lah, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi para sahabat ni yang besar-besar ni, Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, ini yang utama-utama dah. Tapi hadis tak banyak daripada dia orang. Hadis tak banyak daripada dia orang. Hadis yang banyak ini datang daripada para sahabat seperti Abu Hurairah. Itu banyak. Abu Hurairah yang bawa. Siapa lagi? Anas bin Malik. Ibnu Abbas. Anak kepada bapa saudara Nabi Al-Abbas. Jadi ini membuktikan walaupun Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Saidina Ali tidak meriwayatkan banyak hadis, ini tidak mengganggu ataupun tidak menggugat martabat mereka. Dia ada pengkhususan masing-masing dah. Ada geng-geng pentadbiran dah, ada geng-geng bahagian jaga hadis, ada bahagian jaga Quran. Dia ada ramai dah. Dan lewat selepas 200 Hijriah, 200 tahun Hijriah, baru muncul imam seperti Muslim, Imam Bukhari,
Abu Daud. Tak, setelah lewat 1-2 generasi, tak, baru muncul. Dan dia orang ni hebat-hebat juga lah. Maksud dia sini, walaupun hadis tu tak banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar As-Siddiq tempatnya teratas. Tak, tempatnya teratas. Samalah dengan kita. Tak, saya ni tukar cerita je. Tak, mungkin iman pada tuan-tuan sekalian. Tak, iman. Tak, kalau saya ni mungkin imannya lebih kurang, tapi cuma bezanya kita ni penyampai. Tak, penyampai. Yang memiliki iman tuan-tuan lebih hebat lagi. Ada gitu. Tak, ada kehebatan masing-masing lah. Jadi maksud kemungkaran ini yang dibawa oleh hadis ini, mungkar pada bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Oleh akal yang sihat. Perbuatan yang buruk ataupun dipanggil semua perbuatan yang negatif lah. Percakapan negatif lah. Pada akal kita tak bagus lah. Itu kemungkaran. Pada istilah pula ialah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat yang khusyuk. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, dia cakap gini, orang yang aku ambil hadis ni, orang yang aku ambil hadis daripada dia di kalangan tabi'i ke, walaupun jarak jauh dia pergi ambil, dia pergi cari, dia pergi dengar sendiri, dan kriteria dia, dia cakap, sekiranya orang tu menyebut iman ini meningkat dan menurun, bertambah ataupun berkurangan, dan amalan ni termasuklah puasa ke solat ke apa, itu adalah perkara daripada iman. Kalau orang tu cakap begitu, aku akan ambil hadis daripada dia. Kalau orang tak cakap iman tak ada berkurang, tak ada bertambah, dia tak percaya. Orang tu dia tak percaya. Maksudnya manusia ini ada kalanya iman ini dia bertambah, ada berkurang. Bila bertambah, bila dia masuk majlis ilmu, bertambahlah iman dia. Dia lari daripada majlis ilmu, berkurangan. Ini bukan saya cakap, ini Imam Al-Bukhari cakap. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Oleh itu, kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadat wajib, memperbanyakkan ibadat sunat, serta membersihkan hati dengan zikir. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang membawa maksud serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan membawa kejahatan dan membawa kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih, yakni dengan iman dan amal yang soleh, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya, yakni dengan kekotoran maksiat. Surah As-Sams. Dia ada dalam bab amal kita, dalam iman dia, kita akan berhadapan dengan satu gangguan. Gangguan ini terutama tipu daya.
tipu daya iblis tak, ataupun bisikan daripada setan. Dia beza sikit iblis dengan setan tak. Iblis ni impak dia lebih besar tak, tapi jarang-jarang dia buat tak. Setan ni sentiasa tak, yang berbisik-bisik itu itu setan tak. Yang memberi impak yang besar itu adalah iblis tak. Surah As-Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang membawa maksud, iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Jadi iblis bertekad. Iblis ni dia golongan beriman. Dia percaya pada Allah Taala. Dia mengakui semua. Bukan kita cakap iblis tu kafir semata-mata. Tak. Dia golongan beriman. Menyaksikan. Tak. Menyaksi pula. Tak. Kita ni orang yang terkemudian dah. Tak. Nak cakap cerita iman ni tak. Cuma dia enggan pada Adam. Tu. Tak. Dan begitu juga kaum Yahudi, Nasrani tak. Mereka pun beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pun Tuhan mereka. Cuma mereka engkar pada kerasulan Rasulullah. Tu je. Tak. Dalam syahadat yang kedua tu dia tak nak. Asyhadu alla ilaha illallah, itu dia bersyahadah. Orang Nasrani dengan orang Yahudi ni. Tapi bila masuk syahadah yang kedua, tak, kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh terima. Dia gitu. Jadilah mereka ini golongan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana iblis dan setan. Hukum menangani kemungkaran. Hukum menangani kemungkaran ini adalah wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan. Tengok kemampuan kita tak. Kalau kemampuan kita melalui tangan, tegaklah dengan tangan. Tak. Ada setengah mufassirin cakap termasuk kalau pilihan raya. Tak. Memangkah itu adalah tangan. Tak. Puasa. Tak. Pernah berlaku zaman Ziaul Haq di Pakistan. Lepas tu siapa lepas Ziaul Haq yang perempuan? Yang perempuan. Benazir Bhutto tak? Benazir Bhutto tak? Jadi Ziaul Haq ni dia dikalahkan oleh Benazir Bhutto. Tak? Dan Benazir Bhutto itu pada waktu itu lebih kepada sekular. Tak? Ziaul Haq lebih kepada Islam. Tak? Kalahnya Ziaul Haq ini disebabkan ada satu golongan. Tak? Golongan ini dia lebih kepada tabligh lah sikit. Tak, lebih kepada tabligh sikit lah. Sejenis dengannya lah. Di mana mereka ini membuat gerakan amar ma'ruf. Amar ma'ruf sahaja. Tak ada nahi mungkar. Dia tak gerakkan nahi mungkar. Tak. Dia buat amar ma'ruf. Tak. Menyebabkan mereka memulaukan pilihan raya. Jadi dia menyuruh semua pengikut umat Islam yang satu juzuk dengannya, tak, satu puak dengannya, satu aliran dengannya, memulaukan pilihan raya. Tak. Hasil dia Ziaul Haq jatuh. Tak.
pemerintahan Islam tu jatuh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Tak boleh. Tapi tabligh kita ni insya-Allah baik dah. Tabligh di Pakistan lah ceritanya. Silap dia punya pertimbangan menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam. Firman Allah yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia yang lain, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada melakukan segala perkara yang salah, yakni buruk ataupun keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana kamu beriman, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang yang fasik. Hukum jatuh pada orang Yahudi pada waktu itu, hukum dia fasik. Fasik ini maksud dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Selain pada mereka ini diistilahkan sesat, sebab tu ada setengah ulama ni dicakap gini, ahli kitab itu golongan yang sesat. Orang yang selain daripada ahli kitab itu, itulah yang kafir sebenarnya. Dia gitu. Dia ada banyak jenis kategori dah. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Rasulullah cakap, kalau kafir zimmi ni, kalau kamu menyentuh mereka seumpama kamu menyentuh aku. Orang kafir zimmi. Termasuklah macam yang saya cerita dulu, Mut'im bin Adi tu. Walaupun Mut'im bin Adi itu kafir, tapi dia adalah kafir zimmi. Kafir yang baik pada orang Islam. Itu kita tak boleh usik. Dalam negara kita ni, kalau harbi, kita harus perangi. Dalam bab kemungkaran, menegah kemungkaran. Kalau dia ni kafir zimmi, kita kena bantu. Kita kena bantu. Dari situ dulu. Surah Al-Anfal ayat 25. Maksud dia, dan jaga dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksaannya. Ada siksaan pada orang beriman. Kalau sekiranya kita menafikan ataupun buat tak tahu pada kemungkaran yang berlaku. Firman Allah lain, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl. Maksudnya, suruhlah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah ataupun bijaksana, hikmah bijaksana dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang paling baik. Berbahas dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dicerita dia gini. Ayat ud'u ila sabili rabbika ini, ayat suruh berdakwah. Suruh berdakwah. Maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah berdakwah. Hidayah bukan cerita dia. Bukan cerita dia. Hidayah itu milik Allah. Hidayah milik Allah.
kita ni buat sahaja. Buat sahaja dakwah. Dah. Urusan yang boleh terima, tak boleh terima, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Jadi kita pun sama dah. Kita berceramah. Ceramah je. Dah. Orang nak datang tak nak datang, nombor 10. Dah. Nombor 10. Ceramah je. Dah. Sebab hidayah itu milik Allah. Jadi para ulama minta kita banyakkan berdoa dalam bab ni. Antara doa-doa yang baik untuk kita, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Yang membawa maksud, ya Allah, tunjukilah kami bahawa yang benar itu adalah benar. Minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan yang benar itu adalah benar. Dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kami yang salah itu adalah salah, serta berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Kena minta daripada Allah lah. Nak buat perkara yang benar dan nak menjauhi perkara yang salah, kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa alaihissalam lah. Nabi Isa alaihissalam, dia orang Yahudi ni, dia saja dia nak buat provok lah. Saja dia nak buat provok, dia pergi tangkap seorang perempuan yang sedang berzina. Tengah berzina lah. Dia tangkap perempuan yang berzina. Dia minta Nabi Isa alaihissalam jatuhkan hukuman dan buat hukuman. Buat hukuman. Dia sebenarnya dalam syariat Nabi Isa ni sama dengan syariat Rasulullah. Sama ya. Sama ya. Injil dengan Quran ni hukum dia sama je sebenarnya. Jadi dia minta Nabi Isa hukumkan mengikut Taurat. Pada waktu tu dia ikut Taurat, disuruh ikut Taurat. Jadi Nabi Isa cakap, aku boleh hukum ikut Taurat maupun Injil. Tapi benda tu sama. Jadi atas perempuan ini, sebab dia dah kahwin, hukum dia memang rejam. Hukum dia memang rejam. Tapi cerita dia ni orang tangkap dia. Orang tangkap perempuan tersebut. Jadi Nabi Isa cakap, aku ni seorang pendosa. Aku ni seorang pendosa. Aku tak layak menjatuhkan hukuman. Aku pun seorang yang berdosa. Aku nak menghukum orang yang berdosa. Tak apalah kalau kamu nak buat gitu. Dia pun ikat perempuan. Okey, Nabi Isa pun cakap, semua manusia yang ada sini, kalau kamu bersih daripada dosa, sila rejam perempuan ni. Aku tak mampu. Jadi di kalangan orang Yahudi yang ada pada waktu itu, aku ada dosa. Aku pun ada dosa, dinilai diri dia sendiri dah. Jadi yang akan menghukum hukuman rejam itu, yang akan balik batu pada waktu itu, dipersilakan orang yang tak pernah membuat dosa, hukum perempuan ni. Jadi seorang-seorang balik. Seorang-seorang balik dah. Rupanya tak ada yang tidak pernah melakukan dosa dah. Terlepas perempuan. Dia gitu. Dah. Dan pernah suatu ketika ni cerita kemungkaran dah. Jadi Rasulullah dibawa oleh
seorang yang melakukan zina. Cerita dia zina. Cerita zina malam ni dah. Datanglah. Dan dia mengaku. Rasulullah cakap, balik dulu. Takut kau tersalah. Mimpi ke apa, balik dulu. Dia datang lagi. Kali kedua, dia cakap, nanti kau tersilap ni. Silap ngigau ke apa ataupun lupa ke apa. Balik dulu. Datang lagi kali ketiga. Jadi bila kali ketiga itu Rasulullah mesti menguat kuasakan undang-undang. Rasulullah tak tangkap. Dia sendiri datang. Dia sendiri datang dan mengaku. Pada waktu itu Rasulullah tidak boleh menolak daripada menghukum orang tu. Dia gitu. Dia gitu. Jadi apabila orang ni dihukum, Rasulullah tanya, kenapa kau meminta hukuman ni? Aku kalau boleh tak payah lah. Rasulullah dalam keadaan kesal. Kesal. Kalau boleh cukup dengan taubat. Tapi dia sudah mengisytiharkan. Jadi kena ambil tindakan. Macam polis lah. Macam polis lah. Bila ada report, kena buatlah siasatan, kena bertindak lah. Kalau orang tak report, dia tak akan bertindak. Dia gitu. Dia memang prosedurnya gitu. Untuk sama dengan yang Nabi buat. Dah dia isytihar kan. Terpaksa. Jadi masa mengangkat batu untuk direjam orang ni, Khalid Al-Walid celaka kau, ambil kau. Dia rejam. Rasulullah marah Khalid Al-Walid. Kau melakukan kesalahan. Apa kesalahan Khalid Al-Walid? Menghina orang yang dihukum. Orang tu dapat dua hukuman. Hukuman rejam dengan hukuman dihina oleh Khalid Al-Walid. Kau nak jawab macam mana dengan Allah? Dengan hukuman yang kau jatuhkan sendiri. Yang kau cakap celaka, ambillah kau. Marah pada orang tu. Orang tu dahlah dia menerima hukuman. Dia ditorture dari segi mental pula. Yang tu Rasulullah larang. Marah dia pada Khalid Al-Walid. Kau tak boleh buat gitu. Maksudnya orang yang dijalani hukuman mesti dijaga mental. Sebab dia golongan yang dah sudah bertaubat. Terutama dia sendiri yang datang, bukan ditangkap. Kalau cerita Nabi Isa dulu ditangkap. Orang Yahudi yang tangkap. Dan ada satu cerita, orang Yahudi tangkap dua orang yang sedang berzina. Tangkap. Lepas tu orang yang didapati bersalah ini meminta hukuman di sisi Al-Quran. Kenapa diminta di sisi Al-Quran? Dia mungkin ada keringanan bagi dia. Mungkin gitulah. Diberi keringanan. Pokok ada dalam RU pecahan berapa ni boleh meringankan hukuman. Jadi rupanya Rasulullah cakap, aku akan jatuhkan ikut hukum kitab Taurat. Untuk hukum kitab Taurat. Jadi yang penghukum ini pula golongan Yahudi yang anti Rasulullah. Yang anti Rasulullah. Jadi dibacakan kesalahan dalam hukum Taurat. Rasulullah suruh orang Yahudi yang bacakan hukuman dalam kitab Taurat. Jadi dia pun bacalah. Maka dihitamkan muka mereka dan dibawa pusing satu kota. Dia berhenti situ. Lepas tu Abdullah bin Salam
Tak, Abdullah bin Salam ni Yahudi yang masuk Islam. Tak, dia mahir dalam kitab Taurat. Dia cakap, "Ya Rasulullah, suruh dia alih jari dia tu." Tak, suruh dia alih jari dia. Tak. Dia pun alih jari dia tak. Terpaksalah dia baca. Dia tutup tak nak baca. Tak. Maka direjamlah ia. Kena rejam juga. Tak. Gitulah. Tak. Nak cakapnya dalam bab membacakan hukum ni pun tak. Orang Yahudi ni masih nak sorok-sorok. Tak. Dalam kitab dia ingat Rasulullah tak tahu tak. Dia ingat sahabat Rasulullah ini bukan pakar perundangan lah. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah ramai yang hebat-hebat dalam hukum dan seumpama dengannya tak. Okey, cara menangani kemungkaran. Yang pertama dia ada 3 kaedah. Yang pertama tangan, lisan dan hati. Mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua masyarakat, ketua negara. Kalau sekolah tu ketua kelas ke, pengawas ke, tak? Itu termasuk tak? Itu melibatkan orang panggil menangani kemungkaran dengan tangan. Dari segi lisan, menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran tersebut sama ada secara lisan atau tulisan. Tak. Kalau dia boleh berceramah, dia cakap dengan ceramah dia. Tak. Kalau dia seorang penulis yang hebat, tak, dia tulis dalam akhbar milik dia. Tak. Kalau dia pandai dalam IT ni, tak, dia masukkan dalam Instagram, Facebook, WhatsApp, dan seumpama dengannya. Tak. Itu berbentuk lisan. Yang ketiga, sedoif iman. Ini dengan hati. Dengan hati. Hati macam mana? Membenci perkara tersebut. Menjauhi perkara kemungkaran tersebut. Berazam untuk tidak turut serta. Berazam untuk tidak turut serta. Berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat, membuat harapan. Itu dengan hati. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Hikmah menangani kemungkaran ini dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersikap prihatin. Kita ni prihatin dengan perkara yang berlaku di sekitar kita. Prihatin dengan aktiviti anak-anak. Prihatin dengan aktiviti ahli keluarga. Dan di peringkat negara, aman sejahtera kerana mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada hadis ini, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Dia gini, dalam bab politik ni, nak tak nak, RUU berapa? 35 tak? Nak tak nak, kena ada, kena disahkan. Tak? Hendak kuasakan, hendak jalankan, itu nombor 2. Benda tu mesti wujud dulu. Tak? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak? Kalau tak ada benda itu, tak, benda tu tak wajib. Tak? Tapi tak ada benda itu,
tidak boleh dilaksanakan perkara yang wajib, maka benda yang tak ada itu kena jadi wajib, kena buat. Tak, hukuman tak ada. Tak, disebabkan tak adanya pengesahan dari segi aspek perlembagaan, maka di peringkat perlembagaan itu jadi wajib. Jadi wajib. Sebab nak ada di peringkat negara kita. Dia gitu. Ma la yatimmu wajib illa bi fahuwa wajib. Yang kedua, menangani kemungkaran secara lisan ataupun tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Itu sebagai Muslim kita hendaklah buat benda tu. Buat benda tu. Kalau kita tak boleh buat peringkat-peringkat yang lain, buat peringkat lisan ataupun tulisan ataupun nasihat, tegur menegur dalam keadaan teguran berhikmah. Rasulullah tak cakap teguran itu teguran yang kasar, tak ada. Tak, teguran yang berhikmah. Yang berhikmah ni teguran yang cerdik lah. Tak. Teguran yang cerdik. Yang seterusnya, membenci kemungkaran dalam hati atau berusaha untuk menjauhinya jadi satu kewajipan terhadap diri kita. Kalau tak ada dalam hati, biarlah. Kalau ada dalam hati, itu tak boleh sepatutnya, dan janganlah kena padaku. Itu yang betul. Biarlah tak boleh sebenarnya. Okey. Daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu." Rawah Tirmizi dan Abi Daud. Maksud dia, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Tak? Kalau kita tengok kepada kemungkaran tetapi tidak mengubah, tidak berusaha mengubah, hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kita. Dia itu dalam